Okey, okey. InsyaAllah kita akan mula sekejap lagi. Baik-baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Jadi insya-Allah alhamdulillah bersama saya Ustaz Badruddin dari Aman Palestin Cawangan Johor. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan adakan sembang santai lah ataupun sembang pagi lah, di mana kita cuba bawa topik-topik yang menarik dan kita cuba lari sikit daripada apa yang berlaku sekarang, pertukaran Perdana Menteri dan apa yang berlaku dekat Kedah. Adalah isu-isu yang berlaku sekarang ni di FB, tapi FB kali untuk Cawangan Johor, untuk apa Aman Palestin Cawangan Johor, kita cubalah bawa isu-isu Palestin, isu-isu yang orang kata cerita ni kadang isu-isu Palestin kadang kita dengar time-time ada bila dah viral lah barulah kita sibuk nak dengar. Tapi kita kalau boleh kita sentiasalah perjuangan amal Palestin ni, kita sentiasa tahu tentang apa yang berlaku di Palestin dan kita tahu apakah kepentingan Palestin di sisi umat Islam, dan itulah yang sepatutnya kita tak boleh lari dan kita tak boleh menjauhkanlah diri kita ni daripada mengetahui isu-isu yang berlaku di Palestin. Jadi bila Palestin dah terbebas, bila mendengar satu apa kata-kata daripada Salahuddin Al-Ayyubi, siapa yang menguasai Palestin dia akan menguasai dunia lah. Jadi itulah kalau kita nak maksudnya kita ni adalah satu usaha-usaha kita lah untuk membebaskan Palestin pada satu hari nanti. Jadi insyaAllah dengan kefahaman dan apa yang kita tahu tentang Palestin dan apa yang ada di Palestin, insyaAllah kita akan semangat untuk bersama-sama kan, berjuang bersama rakyat Palestin sanalah dan umat Islam insyaAllah. Jadi insyaAllah pada pagi ini dan kita pada FB Live kali ini kita menjemput Ustaz daripada Mahat Johor dan merupakan sahabat saya lah. Jadi sedikit pengenalan daripada Ustaz, iaitu nama beliau Ustaz Fuad Zaki bin Hisham dan juga merupakan graduan Al-Azhar Mesir juga dan guru di Mahat Johor lah. Jadi itu sedikit lah, ringkas tentang pengenalan Ustaz Fuad Zaki Hisham lah. Jadi insyaAllah nanti kita akan terus bagi kepada Ustaz Fuad tentang topik pada pagi ini yang kita akan bincangkan adalah tentang Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita tahu sebenarnya hari ini adalah hari pembakaran ataupun di mana Masjid Aqsa dibakar lah hari ini. Jadi hari ini kita kalau tengok berita ataupun cerita tentang hari ini di mana Masjidil Aqsa ni dibakar, dan kenapa Masjidil Aqsa ni menjadi kita kena perlu tahu juga pasal Masjidil Aqsa. Maksudnya benda yang ada di Palestin ni lah, iaitu Masjidil Aqsa. Jadi ada juga yang mengatakan buat apa kita nak tahu pasal masjid yang berada di luar Malaysia kan. Jadi di Malaysia pun ada juga masjid-masjid yang perlu kita perlu maksudnya kita perlu ambil cakna jugalah tentang projek-projek di Malaysia. Jadi kenapa Masjid Aqsa ni penting sangat pada umat Islam, dan adakah ada bukti-bukti yang mengatakan Masjid Aqsa ni adalah tanah wakaf umat Islam. Saya kata macam itulah. Jadi apa kata kita dengar sedikit kupasan daripada Ustaz Fuad tentang adakah betul ada buktinya tentang Masjidil Aqsa ni merupakan tanah wakaf kepada umat Islam lah. Jadi kita serahkan kepada Ustaz Fuad lah. Bal yatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi terima kasih kepada Ustaz Badruddin Abu Jamil, sahabat saya yang saya kasihi. Jadi sedikit pengenalan lah. Kebetulan Ustaz Badruddin mengenalkan saya guru di Mahat Johor, dan beliau juga pernah belajar di Mahat Johor. Tinggal tak sempat dia jadi anak murid. Kalau sempat, saya masuk Mahat 2011 mengajar. 2010 tak silap beliau habis, sahabat. Betul. Jadi lewat setahun je. Kalau sempat setahun tu, maka sempatlah dia jadi anak murid saya. Apa pun ramai juga adik-beradik dia yang saya ajar lah. Ustaz Hasanuddin dan yang lain-lain tu lah. Ramai adik-adiknya yang berjaya Alhamdulillah sekarang ni. Dan yang keduanya saya ucapkan terima kasih kepada Aman Palestin Johor yang menjemput saya pada pagi ini untuk sedikit berkongsi lah, sembang santai lah kita insyaAllah. Dan bila sebut tentang Palestin ni, sebenarnya saya secara peribadi isu Palestin ni sangat dekat dengan ni cerita saya lah, dengan hati saya lah, iaitu seawal tahun 2005 tak silap saya, 2004-2005 ketika saya mengambil jurusan diploma syariah. Ini cerita sebelum pergi ke Mesir lah, Al-Azhar. Dan Aman Palestin lah, dengan Aman Palestin lah saya tahu isu tentang Palestin ni. Sebelum ni baca paper je kan, kumpul pasal isu-isu Palestin. Bila saya belajar di Negeri Sembilan, saya diperkenalkan dengan Aman Palestin. Antara tokoh yang saya kenali pada itu Profesor Dr. Zainul Rashid lah. Antara tokoh yang hebat berkatakan tentang Palestin, menaikkan semangat orang-orang Malaysia orang Malaysia tentang isu Palestin ni. Jadi 2004-2005 dah lama jugalah. Dan Aman Palestin sendiri pun antara yang dekat dengan hati saya lah. Jadi saya ucapkan tahniah kepada Aman Palestin yang masih terus memperjuangkan isu Palestin ini. Baik, jadi berbalik kepada soalan Ustaz Bad tadi. Kenapa kita senantiasa membicarakan isu Palestin ni, sedangkan di luar sana, di sekeliling kita masih ramai lagi mereka-mereka yang memerlukan masjid memerlukan. Jadi sebelum saya menjawab soalan tu, sukalah saya ajak tuan-tuan puan-puan kita mengenang kembali sejarah. Bahkan sebagaimana Ustaz Badruddin sebut tadi, pada 21 Ogos hari inilah 21 Ogos pada tahun 1969 berlakunya pembakaran Masjidil Aqsa. Jadi tak ramai saya rasa yang tahulah 21 Ogos ni. Ramai yang tahu tarikh Naqbah, tarikh penubuhan negara haram Israel, tapi tak ramai yang tahu rupa-rupanya pada hari ini, pada tahun 1969, Masjid Al-Aqsa dibakar dengan dahsyatnya. Dengan dahsyatnya. Nanti saya ceritakan sikit. Jadi sebelum tu, hadirin-hadirin rahmati Allah, kenapa Palestin perlu dekat di hati kita? Ni yang perlu kita sentiasa kenang-kenangkan, renung-renungkan. Kalau kita tengok sirah baginda Nabi SAW, kita mengakui kita mencintai baginda Nabi SAW. Kita berusaha untuk mencontohi sunnah baginda Nabi SAW. Jadi Nabi SAW pada hayatnya tidak sempat melihat Baitul Maqdis ni dibuka. Maksudnya dibuka, orang Islam boleh bersolat di dalamnya. Nabi SAW tak sempat. Tetapi adakah bila Nabi SAW tak sempat, itu menunjukkan kepada kita bahawa tak apalah kan, Nabi pun tak sempat solat kan, kenapa kita nak susah-susah solat dekat sana kan? Nabi pun tak apalah, tak sempat solat kan. Jadi kita pun yalah solatkan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, alhamdulillah cukuplah kan. Tetapi kalau kita kaji sejarah, kita kaji sirah, sebenarnya Nabi SAW telah memberi hint. Hint tu telah memberi tanda petunjuk kepada para sahabat bahawa Masjidil Aqsa mesti dikembalikan ke tangan umat Islam. Jadi saya nak ajak tuan-tuan puan kembali kepada sirah, bagaimana berlaku ketika perang Mu'tah dan juga perang Tabuk. Jadi perang Mu'tah ni dan perang Tabuk ni berlaku ketika hujung-hujung riwayat hidup baginda Nabi SAW, yang mengumpulkan puluhan ribu para sahabat ke mana? Ke utara Madinah, menuju ke arah
wilayah yang ditakluki oleh Rom. Maksudnya Nabi dah bagi hint kat para sahabat, kita mesti lawan ataupun kita mesti menentang kuasa Rom. Untuk apa? Untuk membebaskan tanah umat Islam. Jadi berlakulah, maksudnya walaupun Nabi telah wafat, tetapi perkara ini difahami oleh para sahabat. Diteruskan oleh khalifah yang pertama, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah pun menawan beberapa wilayah sehinggalah sampai ke Damsyik, iaitu di Syria. Tapi masa itu tak mampu lagi nak masuk ke kota Baitul Maqdis kerana pada masa itu masih dikuasai dengan kuat oleh tentera Rom. Akhirnya bila Sayyidina Umar Al-Khattab wafat pada tahun 636 Masihi, Sayyidina Umar Al-Khattab akhirnya berjaya membebaskan Baitul Maqdis. Ingat 636 Masihi. Umar Al-Khattab berjaya membebaskan Baitul Maqdis daripada cengkaman kerajaan Rom. Jadi ini satu peristiwa yang cukup penting bagi umat Islam, iaitu apabila Masjidil Aqsa dikembalikan kepada umat Islam. Dan antara yang menarik untuk saya sebut, ketika Sayyidina Umar Al-Khattab melangkah dengan penuh tawaduk menuju ke Masjidil Aqsa untuk diserahkan kunci oleh pendeta Nasrani pada masa itu, Sayyidina Umar Al-Khattab sempat melafazkan kata-kata bahawa Masjidil Aqsa adalah tanah wakaf bagi umat Islam. Bila sebut tanah wakaf ni, maksudnya dia perlu dijaga dan dipertahankan oleh orang Islam. Jadi para sahabat faham akan hakikat kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab tersebut. Tetapi hadirin-hadirin mati Allah, perkara tersebut ataupun kita boleh kata pendudukan umat Islam di Baitul Maqdis tidak bertahan lama. Kerana kita tahu dari sudut sejarah, sejarah Palestin yang panjang ni sentiasa menjadi rebutan antara tiga agama yang terbesar pada masa itu, iaitu orang Islam, orang Nasrani dan juga Yahudi. Dulu Yahudi ni memang bangsa yang bukan dululah, maksudnya ketika dah masuk era pemerintahan Islam, Rom, Yahudi ni antara bangsa yang dikesampingkan ataupun ditawan dan seumpamanya lah, sebab bangsa-bangsa lain mengenali bangsa Yahudi ni dengan sebenar-benarnya. Maksudnya bangsa Yahudi ni bangsa perosak, bangsa yang teruk dan seumpamanya. Maka mereka ni dibuang negara dan seumpamanya. Jadi termasuklah juga Nasrani. Mereka sangat memusuhi orang-orang Yahudi. Sehingga mereka menghalau orang Yahudi daripada menduduki negara Palestin. Jadi bertebaranlah orang Yahudi ni di Eropah dan di sekitar di serata dunia lah, di Rusia. Dan akhirnya tentera salib, kita boleh kata tentera salib lah, akhirnya berjaya menawan semula kota Baitul Maqdis ketika zaman pemerintahan Abbasiyah. Kalau tak silap saya, pemerintahan Abbasiyah. Kita tahulah Abbasiyah ni antara kemuncak keagungan tamadun Islam. Tapi pada satu fasa tu dia jatuh. Kan, dia jatuh sebab berlaku macam-macam lah, fitnah-fitnah berlaku apabila tentera-tentera pun rasa lemah sebab dah kerajaan dah terlalu kaya, macam-macam kemewahan dinikmati, sehingga roh-roh untuk berjihad, semangat untuk berjihad tu dah semakin kendur. Maka datanglah musuh menakluki kota Abbasiyah di Iraq. Dan kesannya pada masa tu kerajaan ataupun khilafah Abbasiyah tidak mampu untuk melindungi Baitul Maqdis, dan akhirnya pada 4 Julai 1099 Baitul Maqdis ditawan oleh tentera salib. Ini satu malapetaka. Kenapa? Kerana pada masa itu dilaporkan, dikhabarkan 70 ke 80 ribu umat Islam dibunuh. Bukan sikit, 70 ke 80 ribu umat Islam dibunuh. Sehingga mayat-mayat di kota Baitul Maqdis tu dan di sekitarnya tu mengalir dengan warna merah, disebabkan penuhnya dengan mayat-mayat yang bertibaran. Nak ceritanya zalimnya tentera salib. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan masa yang tidak panjang
kepada Baitul Maqdis untuk ditakluki oleh tentera salib. Hanya bertahan selama 88 tahun sahaja. Nampak? Jadi pada masa itu nampak umat Islam ni dia faham akan kepentingan Baitul Maqdis. Jadi senantiasa ada golongan yang sentiasa memperjuangkan untuk Baitul Maqdis. Dan akhirnya selepas 88 tahun, iaitu pada 2 Oktober 1187, akhirnya seorang pahlawan yang cukup hebat, tak perlu saya perkenalkan lagi, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi, berjaya membebaskan Al-Quds. Jadi tuan-tuan puan boleh baca lah kisah Salahuddin Al-Ayyubi yang cukup hebat apabila dia dapat menawan kota Baitul Maqdis. Jadi itu berlaku pada 2 Oktober 1187. Jadi itu secara ringkas tentang sejarah bagaimana kenapa umat Islam perlu berasa pentingnya kita mempertahankan Masjidil Aqsa. Nanti saya akan huraikan antara sebab-sebabnya lah. Jadi saya nak berbalik kepada peristiwa pada hari ini yang berlaku pada 1969, 21 Ogos 1969. Kita tahulah 1969 ni berlaku setelah penubuhan negara haram Israel, dan saya tak nak cerita rentetan peristiwa yang berlaku yang sentiasa tidak memihak kepada orang Islam di Palestin. Dan akhirnya pada 1969 berlaku satu peristiwa yang sungguh menyayat hati kita, iaitu Masjidil Aqsa dibakar oleh Dennis Michael Rohan. Dennis Michael Rohan ni seorang pelampau Yahudi lah. Dan sebelum tu pun pernah berlaku beberapa kali pembakaran, tapi ni yang paling dahsyat. Dan perkara tersebut diketahui oleh tentera Zionis kan, tapi mereka membiarkan sahaja. Ini satu, kita boleh kata satu malapetaka lah. Dan memang nampak sangat tentera Zionis ni nakkan Masjid Al-Aqsa ni runtuh, musnah. Dan dilaporkan ada 3 kawasan di dalam Masjid Al-Aqsa ni telah musnah. Antaranya Masjid Omar yang terletak di penjuru selatan Masjidil Aqsa, yang umurnya sudah ribuan tahun. Ini satu kita kerugian satu khazanah dalam Islam, sejarah yang cukup mahal untuk dikenang. Begitu juga mimbar dan mihrab Salahuddin Al-Ayyubi pun musnah, dan di bahagian pintu atas di barat daya Masjidil Aqsa. 3 kawasan utama yang musnah, dan 3 ni adalah umurnya tu lebih 1000 tahun. Dan kesan daripada pembakaran ini telah mendorong negara Islam bangkit. Tak puas hatilah. Bayangkan, nampak persatuan umat Islam pada isu Palestin ni nampak apabila mereka menumbuhkan OIC yang dianggotai oleh 57 buah negara, Malaysia salah satunya. Dan antara lain tujuan OIC ni menjadikan isu Palestin ni sebagai isu utama umat Islam. Jadi itu seberingkas tentang apa yang ataupun sejarah tentang sejarah kenapa kita perlu mempertahankan umat Islam. Jadi sebelum saya habis, Ustaz Bad, izinkan saya berkongsi beberapa faktor kenapa kita perlu sentiasa cakna dan menjadikan isu Palestin ini sebagai isu yang sentiasa bermain dalam jiwa kita, dalam fikiran kita. Yang pertama, Palestin ini Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah menggazetkan dia sebagai bumi yang diberkati. Dalam Al-Quran disebut Al-Ardul Muqaddasah, bumi yang suci. Dalam surah Al-Ma'idah, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah ke bumi yang diberkati. Jadi Muaz bin Jabal, seorang sahabat, menyatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, dia kata apa? Wilayah suci ni ataupun Al-Ard Al-Muqaddasah ni terletak di antara Sungai Arish dan juga Sungai Furat. Di antara Arish dan juga Furat. Kita tahu Arish ni terletak di berhampiran Gaza kan, dan Furat terletak di Iraq. Jadi di antara tu adalah Syam. Jadi di sanalah terletaknya Palestin. Ni yang adanya Masjidil Aqsa, kiblat pertama dan tanah ketiga suci bagi umat Islam. Dan bumi Palestin ni bumi yang diberkati juga. Sebagaimana kisah Nabi Sulaiman. Kita tahu Nabi Sulaiman pun antara Nabi yang pernah memerintah di Palestin, di tanah Palestin. Walai Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ard allati barakna fiha. Dan kami telah tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang
tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang telah kami berkatinya. Jadi para ulama, para mufassirin membawa maksud bumi berkat itu adalah bumi Syam. Termasuk di sana Syria dan juga di Palestin lah. Syam ni termasuk Syria, Palestin dan Jordan. Kemudian banyak lagi ayat Quran lain saya tak sebutkan. Dan juga Palestin juga kiblat pertama kita, dan di sana juga bumi Isra' Mi'raj. Nabi SAW di Isra' dan di Mi'rajkan di sana. Kemudian juga oleh kerana kita ni dah nak akhir zaman ni kan, sebahagian ulama kata dalam ayat Quran daripada surah Qaf, daripada surah Qaf ayat ke-41, dan dengarlah apa yang diterangkan kepada ummu ini tentang hari kiamat, iaitu hari ketika malaikat yang menjadi penyeru menyeru makhluk-makhluk yang telah mati dari tempat yang dekat yang didengari oleh semua. Wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib. Jadi para ahli mufassirin mengatakan tempat yang dekat tu di mana? Jadi sebahagian mufassirin mengatakan tempat dekat tu adalah di Masjidil Aqsa. Jadi sebab tu dikatakan bumi mahsyar, bumi kita akan berkumpul di sana di akhir zaman nanti. Okey, seterusnya kota yang ketiga kesuci, yang pertama Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan juga Masjidil Aqsa yang ketiga. Dan dia adalah bumi mujahid, bumi perjuangan. Kalau orang tanya kita kenapa Palestin ni sentiasa nak berperang, tak boleh ke baik-baik? Tak boleh. Sebab apa? Kerana perkara ni telah dijanjikan oleh baginda Nabi SAW. Dalam satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari, yang bermaksud Nabi kata apa? Akan sentiasa ada kelompok manusia umatku yang sentiasa berjuang bersama-sama dengan kebenaran. Mereka menentang musuh-musuh mereka dan musuh-musuh mereka tidak mampu memberi mudarat kepada mereka sehinggalah Allah mendatangkan keputusannya. Mereka tetap dalam keadaan sedemikian. Maka para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, kat mana tu? Maka Nabi SAW menjawab, di Baitul Maqdis dan di sekitarnya. Fi Baitul Maqdis wa aknafil Baitul Maqdis. Jadi Nabi SAW pun dah sebut dah. Nabi dah bagi hint para sahabat akan sentiasa ada umatku yang sentiasa berjuang sehinggalah ke akhir zaman. Sehinggalah hari kiamat lah. Hari kiamat. Dan juga bumi Syam ni ataupun di Palestin, Syria dan Jordan ni, sekarang ni kalau tuan-tuan pun perhatikan di Syria sekarang dah habis lah. Kita boleh kata habis lah Syria ni. Daripada aman damai, datang musuh-musuh Islam memporak-perandakan Syria. Kan? Jadi nak ceritanya di bumi Syam, Syria dah habis. Tinggal Jordan dan juga Palestin ni. Kan? Yang kita sedang perjuangkan ni. Dan yang ke-10, peperangan mukmin dan musyrik dan Dajjal dibunuh. Dia riwayat Nabi SAW mengatakan daripada Imam At-Tabarani dan juga Al-Bazar bahawa Nabi kata kamu akan memerangi orang-orang musyrik di sungai Jordan. Kamu di sebelah timur, mereka di sebelah barat. Sehinggalah akhirnya kamu dapat membunuh Dajjal. Jadi berdasarkan hadis ni kita faham peristiwa Dajjal dibunuh ni terletak berhampiran dengan bumi Syam ataupun bumi Palestin lah. Jadi wallahu alam, Ustaz Badruddin, sedikit sebanyak daripada saya tentang pengalaman kita refreshment lah tentang kenapa perlunya kita mempertahankan Masjidil Aqsa sebagai tanah wakaf bagi umat Islam. Wallahu alam. Jazakallah khair. Untuk sesi yang pertama, jadi macam itulah antara bukti-bukti ataupun sebab yang kuat lah kenapa kita perlu tahu yang Masjidil Aqsa ni merupakan tanah wakaf pada umat Islam lah. Di mana kalau kita tahu memang pada permulaannya ketika mana Sayyidina Umar membuka Palestin ataupun tanah Syam, dan di situlah bermulanya titik wakaf lah kata untuk umat Islam lah. Titik permulaan untuk mewakaf pada umat Islam yang perlu kita pertahankan untuk umat Islam, tanah Palestin. Jadi insyaAllah kita sembang-sembang pasal macam Masjid Aqsa ni tentang apa nama dia, wakaf. Jadi kita nak tahu juga ni, apakah kepentingan wakaf ni di sisi umat Islam. Bagi kita ni apa yang kita perlu tahu tentang wakaf ni.
Dan apakah kepentingan wakaf itulah sendiri? Jadi kalau Ustaz boleh kupas, boleh terangkan sedikit. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz Bad atas soalan yang cukup baiklah. Khasnya kita di zaman sekarang ni yang walaupun sebenarnya ramai orang susah di luar sana, tetapi ramai orang yang Allah masih bagi kelebihan harta pada mereka. Ini kita tak dapat nafikan. Memang ramai orang susah, khasnya di pandemik kan sekarang ni. Ramai dibuang kerja, ramai yang kekurangan harta benda. Tetapi kita jangan lupa bahawa masih ramai lagi yang Allah bagi nikmat harta ni yang melimpah ruah. Jadi ini perlu yang kita perkara yang perlu kita fahami. Dan bila kita sebut wakaf, sukalah saya mulakan dengan membaca ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Saya tak baca ayatnya, saya terus kepada mafhumnya. Ayat ni pun biasa juga kita dengar. Iaitu Allah SWT memberitahu kita tentang kelebihan orang yang bersedekah di jalan Allah, berinfak di jalan Allah. Apa dia? Dalam surah Al-Baqarah ayat 261, bandingan iaitu pahala orang yang membelanjakan hartanya, harta mereka pada jalan Allah, seumpama sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Jadi satu biji benih tu ada 7 tangkai. Yang mana tiap-tiap tangkai pula terdapat 100 biji. Jadi kalau satu benih ada 7 tangkai, kan? Jadi 7 tangkai ada 100 biji. Jadi berapa biji tu? 700 biji. Kan? 700 biji. Dan ingatlah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah berkuasa untuk melipat gandakan lagi pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas kurnianya dan lagi Maha mengetahui. Jadi hari-hari mati Allah, jelas kepada kita bahawa orang-orang yang diberi kekuatan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mewakafkan ataupun menginfakkan hartanya, pasti khasnya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah akan mengganjari dengan ganjaran yang tidak terhitung banyaknya. Ini kita kena sedar. Maksudnya dalam kita membelanjakan duit kita, kita tahu dah, kita dah siap dah, kan, bulan ni nak ke mana, kan. Kebanyakan orang, okey, bulan ni nak beli makanan ni, bulan ni nak beli alatan ni, bulan ni nak beli ni, bulan ni nak bayar ni, bulan ni nak, kan. Tapi ada tak asyik orang, bulan ni aku nak wakafkan. Bila sebut wakaf tu, orang kita bila sebut wakaf ni seolah-olah benda yang besar, kan. Kan, kalau orang Melayu ni sebut wakaf ni, wakaf tanah kubur, wakaf masjid, wakaf surau, wakaf tanah untuk dibina madrasah dan seumpamanya. Sedangkan wakaf ni diberi, kalau kita hayati, dia memberi pengertian yang lebih besar daripada itu. Saya ambil contoh. Saya ambil contoh University Al-Azhar, Jamiatul Azhar. Siapa yang kenal University Al-Azhar ni? Kan? Yang tak pernah pergi pun kenal. Yang tak pernah pergi pun kenal dengan Universiti Al-Azhar. Yang pergi lagilah Ustaz Bad dan saya sendiri. Jadi Universiti Al-Azhar ni adalah contoh institusi wakaf yang terulung di dunia. Nak ceritanya hebatnya kesan wakaf dalam kehidupan umat Islam. Bagaimana Universiti Al-Azhar ni, saya tak nak sebut ziarah jugalah, panjang ziarah Al-Azhar ni daripada kerajaan Fatimiyah sehinggalah dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika membuka Mesir dengan aliran, barulah masuk aliran Ahli Sunnah wal Jamaah sehinggalah ke akhir hingga kinilah. Tapi saya nak sebut sebenarnya penubuhan Universiti Al-Azhar ni adalah berasaskan sistem wakaf. Wakaf, maksudnya wakaf ni adalah, kita tahulah wakaf ni apa-apa yang kita wakfun ni berhenti. Maksudnya harta kita ni kita boleh belanjakan, kan, suka hati kita lah. Tapi once kita dah wakafkan, terhenti hak kita pada harta tersebut. Kan? Jadi harta yang kita wakafkan tu untuk siapa? Untuk umat Islam. Begitu juga di Mesir, pada masa tu Al-Azhar ni menjadi universiti wakaf. Sehingga nak ceritanya hebatnya Universiti Al-Azhar ni, dia boleh menampung ribuan pelajar, bukan hanya menampung yuran pengajian, buku, tetapi menampung kehidupan.
makanan, tempat tinggal, utility, ni benda ni berlaku. Sehinggalah ni duduk sejarah lah. Sehinggalah kerajaan Mesir sendiri pada satu ketika pernah kekurangan duit akibat kekuatan ekonomi dan terpaksa pinjam ataupun bukan pinjam lah, guna duit wakaf Al-Azhar ni. Saya tak nak cerita yang politik-politik lah, sebab walaupun Universiti Al-Azhar ni terkenal dengan universiti wakaf, tetapi apabila kerajaan Mesir, kita saksi pada zaman Abdul Nasir, maka kerajaan take over. Kerajaan Mesir take over Universiti Al-Azhar ni di bawah Kementerian Wakaf, Wizarah atau Awqaf. Siapa belajar Mesir tahulah, Wizarah Awqaf ni biasa orang Mesir. Jadi pada masa tu adalah pro and cons dia. Tapi nak ceritanya disebabkan konsep wakaf tadi tu, maka Al-Azhar ni menjadi antara jamiah universiti yang terulung di dunia dalam membantu umat Islam pada ketika itu. Jadi itu contoh di Mesir. Bahkan di Johor juga. Ni saya sebut Johor lah sikit Ustaz Bad, sebab kita ni orang Johor kan, bangsa Johor. Bangsa Johor, jangan taksub pula. Bangsa Johor. Di Johor juga kita boleh merasa bangga. Sebab apa? Sebab di Johor pun kita ada di sana satu idea. Ni saya sebut lah, idea yang disebut wakaf korporat. Ni saya antara tokoh yang saya cukup kagumi. Zaman-zaman saya awal muda-muda dulu lah. Sekarang pun muda juga. Iaitu almarhum Tan Sri Ali Hashim. Bos Johor Corporation. Siapa tak kenal? Almarhum. Saya ingat ketika saya menghadiri satu sidang seminar, beliau salah seorang speaker pada masa tu. Dia memperkenalkan dua slogan pada masa tu, saya ingat lagi, iaitu yang pertama bisnes jihad, yang kedua wakaf korporat. Bisnes jihad dan wakaf korporat. Sebab apa? Sebab nak mengembalikan harta kekayaan ni kepada umat Islam demi maslahah umat Islam sendiri. Sebab kita tahu harta kekayaan sekarang ni khasnya di Malaysia, umat Islam hanya pegang tak sampai 10% sahaja. Banyak pegang oleh bukan Islam kan. Maka bila pegang oleh bukan Islam, manfaat kepada umat Islam tu sikit lah, kurang. Tetapi almarhum Tan Sri Ali Hashim membawa satu idea gagasan yang cukup hebat pada masa itulah. Dan alhamdulillah benda ni diteruskan oleh generasi sekarang lah. Sekarang pun ada Awqaf Holding Berhad. Jadi nak ceritanya bagaimana sistem wakaf ni kalau dipraktikkan dengan secara baik, insya-Allah dia mampu memberi manfaat dan maslahah kepada umat Islam. Jadi berbalik kepada wakaf tadi, setelah saya membacakan ayat Al-Quran tentang bagaimana Allah melipat gandakan mereka yang membelanjakan hartanya di jalan Allah sehingga 700 kali ganda, sukalah saya bawa satu kisah. Kisah ni berdasarkan turunnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mengecapi nikmat rasa kebaikan yang sebenarnya. Lan tanalul birra, Allah kata, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehinggalah kamu infakkan apa-apa yang kamu cintai, sukai. Jadi para sahabat bila dengar ayat ni, kan kita tahu lah para sahabat ni kan jiwa mereka cukup kuat, cukup sensitif dengan ayat-ayat Al-Quran. Dengar je terus buat. Kan? Datanglah Abu Talha menghadap Nabi SAW. Wahai Rasulullah, kan? Aku ada satu tanah. Tak silap saya namanya Buhairah. Tak silap. Tanah ni tanah yang subur. Mengalir sungai. Jadi memang aku sangat cintakan tanah ni. Kan? Sangat cintakan tanah ni. Tapi bila dengar ayat Allah tadi, Allah kata kau takkan mencapai darjat sebenar-benar kebaikan melainkan kau infak apa yang kau sukai. Maka para sahabat semualah, kan. Tapi yang saya nak sebut ni kisah Abu Talha. Apa yang dia buat? Dia pergi Rasulullah, sehingga aku bersaksi bahawa aku mewakafkan, menginfakkan tanah aku yang aku sangat cintai ni. Sebab apa? Sebab aku dengar ayat Allah tadi. Kan, jadi berbalik kepada kita lah, kan. Kita dengar ada ayat tu kan, Ustaz Bat kan, kat Mesir lagi dah hafal dah ayat tu. Tapi
Nak infak biasanya kita infak benda yang kita lebih kan. Jarang orang infak benda yang dia sayang kan. Jarang lah. Saya sebut benda ni pun saya sendiri pun teruji juga. Kan, benda yang kita suka kan. Contohlah ada apa? Jam mahal-mahal ni kan. Jam boleh buat pergi jogging kan. Ustaz suka tak jam? Suka. Dan tanarul birra Ustaz. Habis belum tentu. Tapi begitulah kalau kita kenang, begitulah kehidupan Nabi SAW. Sehingga kalau kita baca sirah, kenapa tak banyak bila sebut pasal cerita-cerita dermawan, cerita-cerita infak ni, tak banyak kita dengar cerita-cerita daripada sahabat-sahabat yang kaya. Siapa? Uthman bin Affan, kan? Uthman bin Affan paling tak pun kita dengar infakkan perigi, kan? Daripada Uthman bin Affan, daripada Abdul Rahman bin Auf. Jarang kita dengar, ada tapi tak banyak. Yang banyak perihal baginda Nabi SAW. Kenapa? Ni saya nak sebut. Kerana kehidupan Nabi lah yang membuktikan bahawa Nabi ni sentiasa menginfakkan apa yang ada pada dirinya. Kalau kita baca sirah, tak payah ambil buku yang susah-susah lah. Kita buka kitab Syama'il Muhammadiyah, karangan Imam At-Tirmizi. Kita buka, kita kaji kehidupan baginda Nabi SAW, seolah-olah Nabi ni apa Nabi ada Nabi kan. Sehingga para sahabat kata kalau kau jumpa Nabi janganlah pakai janganlah pakai yang kan. Nanti para ada orang akan datang jumpa Nabi nak. Jadi nak ceritanya begitulah kehidupan Nabi SAW yang siasa menginfakkan apa yang ada padanya. Sehingga apabila Nabi wafat, tak ada yang ditinggalkan untuk ahli keluarganya, tak ada. Nampak? Nabi hanya tinggalkan apa? Nabi tinggalkan kitabullah wa sunnah. Hanya kitab Al-Quran dan sunnah Nabi je Nabi tinggal. Tak ada Nabi tinggalkan harta apa bagai, tak ada. Berbeza dengan kita pada hari ini, kan? Tak payah cakap orang lain lah, saya sendirilah kadang-kadang kita terfikir kan, kalau kita wafat esok, apa kita nak tinggalkan untuk anak-anak? Kita pun dah fikir, okey rumah ni orang sekarang kan, ada sahabat saya tu dah beli siap-siap rumah untuk anak-anak dia. Rumah ni untuk anak yang pertama, rumah ni anak kedua, yang ketiga. Kan, ni orang kita sekarang. Saya tak cakap salah. Tapi saya nak sebutkan kalau betul-betul, sebab biasa bila berkaitan infak, sedekah, wakaf ni, dia berkaitan keimanan kita. Maksudnya, kuat iman kita kepada Allah, kuat iman kita kepada hari akhirat, kuat keimanan kita kepada hari pembalasan, kuat keimanan kita kepada hari di padang mahsyar, panas teriknya hari akhirat. Kalau betul-betul kuat, maka insya-Allah kuatlah kita infak segala harta-harta kita di jalan Allah. Ni saya tak cakap orang lah, saya cakap diri saya juga. Kan, harta-harta kita yang kita ada ni, kan, kalau kita duk simpan untuk waris kita, kan, boleh jadi waris kita akan salah gunakan dan dia menjadi fitnah. Kita ingat antara 3 amal makna yang manusia akan siasa berterusan. 3 amal yang siasa berterusan tak akan stop walaupun manusia itu wafat. Apa dia? Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariah. Jadi saya nak cerita pada kali ini sebelum kita tutup ni, sedekatun jariah. Sedekatun jariah. Jariah ni mengalir kan. Kalau kita baca Al-Quran, jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan masukkan orang Islam ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi mengalir. Jadi macam mana kita nak pahala kita ni mengalir? Nak tak nak, tuan-tuan mati Allah, kita wafak pula. Kita wakafkan harta kita. Itu sahaja caranya. Kita wakafkan harta kita kepada apa-apa yang boleh menjadi manfaat kepada orang selepas kita. Tak kisahlah apa pun. Kan? Jadi begitu juga para sahabat kita tengok berlumba-lumba untuk mewakafkan harta mereka. Dan banyak orang di sekeliling kita pun. Kan? Kita tengok haji ni, sebelum mati dia tak tinggal pun untuk anak-anak dia. Tanah dia pun semua dia wakaf. Ada pun tanah pusaka je. Jadi itu contoh orang yang betul-betul beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat. Jadi itu saja Ustaz Bad sebagai jawab persoalan tadilah, kepentingan wakaf dalam kehidupan umat Islam. Wallahualam. Ustaz Bad ada? Okey.
Terima kasih kepada Ustaz Fuad. Alhamdulillah. Sangat-sangat menarik yang telah dikupaskan. Banyak juga yang saya dapat berkaitan tentang wakaf. Jadi tadi yang telah diterangkan oleh Ustaz Fuad, bagaimana wakaf ni dia merupakan satu amal jariah lah, amal yang berterusan, dan juga satu amal yang kita boleh buat, dan amal tu akan berterusan sehingga kita matilah, kan. Jadi kaitan di antara Palestin dengan wakaf ni memang dia sangat dekat lah pada umat Islam, dan kita pun dituntut sebenarnya untuk kita beramal, kan, untuk beramal kepada Allah SWT, dan untuk membuat satu amalan yang boleh amalan yang boleh berterusan. Jadi sebelum kita tutup ataupun kita akhirkan kita punya sembang santai kita pada pagi ini, jadi insya-Allah kita nak dengar sedikitlah kesimpulan ataupun kesimpulan keseluruhan antara Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa, dan juga tentang wakaf ni lah. Jadi anda jemputlah Ustaz Fuad untuk pergulungan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Badruddin Abu Jamil. Jadi hadirin mati Allah, secara kesimpulan yang ingin saya sebutkan, dan sukalah saya tegaskan sekali lagi. Yang pertama tentang bagaimana bumi Al-Aqsa di dalam bahaya, Masjidil Aqsa di dalam bahaya, dan bumi Palestin keseluruhannya di dalam bahaya, yang mana masih dicengkam oleh umat Islam, dicengkam oleh musuh Islam. Dan tak ada lain, sahabat-sahabat ataupun saudara-saudara kita di Palestin, mereka mewakafkan diri mereka. Mereka mewakafkan diri mereka untuk berjuang demi Masjidil Aqsa. Kan? Kalau mak ayah kat sana, kan, anak dia lahir, dia dah niat siap-siap dah. Tak apalah, aku wakafkan anak aku untuk berjuang di bumi Palestin. Syahid, insya-Allah dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak cukup dengan tu, di fasa pandemik ni juga, saudara-saudara kita di sana, yang kita tahu lah baru selesai peperangan, pun sekarang sedang menghadapi pandemik ini dengan cukup dahsyat jugalah. Dikhabarkan berita yang terbaru, varian Delta pun dah sampai di bumi Palestin, dan bayangkan kalau kita di Malaysia ni pun dah rasa kan hospitalnya dah kritikal dan seumpamanya. Bayangkan dengan saudara-saudara kita di Palestin, bagaimanakah keadaan mereka untuk menghadapi pandemik itu. Lagi susah lah, lagi dahsyat lah. Sebab itu yang kedua saya nak sebut kepada para dermawan, sahabat-sahabat muslimin muslimat, sahabat-sahabat saya di Malaysia ni, jadikan agenda kita mewakafkan harta kita ni sebagai antara agenda yang cukup penting dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh bagi harta kita ni yang kita ada, Allah bagi ni, kalau kita boleh masuk saham. Sekarang ni famous saham ni Ustaz Abad. Sahabat-sahabat saya ramai main saham. Saya pun terfikir-fikir nak masuk, tak masuk lagi kan. Tak apalah. Kita fikir itu saham dunia tu. Kan? Apatah lagi saham di akhirat yang Masya Allah, tabarakallah, kita tak boleh nak bayangkan. Satu hari di akhirat menyamai 1000 tahun di dunia. Macam mana kita dengan amalan-amalan kita ni, kita nak hadapi kedahsyatan hari akhirat. Jadi dengan apa? Amalan kita tak banyak. Jadi dengan benda tadilah, iaitu harta kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, Allah kata. Sungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu fitnah, ujian untuk kamu. Maka bila kita tahu fitnah, kita kena berjaga-jaga dengan harta. Sebab tu sekarang ni wakaf tak perlu nak, saya tak ada tanah lah Ustaz, nak wakaf. Saya sendiri tak tanah kan. Ada orang kata kat saya kan, Ustaz, saya dengar Ustaz-Ustaz ni semua main tanah. Kan? Beli tanah tu, tanah ni kan. Ustaz tak ada kan. Saya seribadi memang tak ada tanah. Kalau ada tu pun rumah pusaka dekat kampung. Tak ada dah, tanah dah tak ada. Dan kita pun saya pun tak pernah terfikirlah nak beli tanah. Jadi jangan rasa sedih siapa yang tak ada tanah. Kenapa? Kerana Allah masih bagi kita nikmat harta untuk kita wakafkan pada aman Palestin, pada mana-mana pertubuhan, khas untuk benda-benda yang mengekalkan kemaslahatan umat Islam.
Sekarang ni pun di Johor dah ada wakaf Johor. Kan? Boleh ada duit lebih masuk wakaf Johor. Tak perlu nak tunggu tanah bagai tu, tak perlu. Kan sistem wakaf sendiri pun dah ada berapa ada wakaf je duit tu. Kan? Contoh kalau kita wakaf di Aman Palestin, duit kita akan nanti Ustaz Bad akan sebutkanlah kan, pergi ke pembinaan masjid, bangunan-bangunan yang runtuh, madrasah-madrasah di sana, sekolah-sekolah, kemudian peralatan-peralatan hospital dan seumpamanya. Jangan risau. InsyaAllah duit kita tu akan berjalan. Inilah sedekatun jariyah. Jadi saya menyeru diri saya dan sahabat-sahabat hadirin hadirat sekalian, harta kita adalah fitnah yang akan membelenggu kita di hari kiamat. Kalau kita simpan. Tak rugi kalau kita sedekah. Nak simpan boleh, tapi berpada-padalah. Kadang setengah orang, saya sendirilah ada sahabat kadang simpan dah puluh ribu pun tak cukup. Dah simpan kan? Itulah hakikatnya nafsu. Kan? Nabi SAW kata bila kita ikut nafsu, nescaya kalau kita ada segunung emas, kita nak satu lagi, tak cukup. Sebab tu kita jangan pelik. Sistem ekonomi sekarang yang berlandaskan kapitalis, tadi nak cerita wakaf korporat tadi kan. Kenapa wakaf korporat ditubuhkan? Nak lawan balik sistem kapitalis ekonomi yang sedia ada ni. Yang menjadikan orang yang kaya semakin kaya, yang miskin ditindas. Jadi kita nak kembalikan idea wakaf ni, kita mulakan dengan benda kecil dulu. Keluarga kita dulu, apa yang boleh kita wakafkan? Wakafkanlah saja. Barulah kita akan bagi penjelasan, peringatan kepada masyarakat tentang peri pentingnya wakaf ini. Wallahu ta'ala alam. Ustaz Badruddin, terima kasih sekali lagi atas jemputan pada pagi yang bahagia ini. Dan insyaAllah saya doakan saudara-saudara ataupun semua petugas-petugas sukarelawan Aman Palestin terus diberi kekuatan untuk terus menyebarkan kesedaran umat Islam, untuk terus menginfakkan harta kepada saudara-saudara kita di Palestin, di Syria juga. Kita tengok di Syria pun dahsyat. Macam mana umat Islam di sana terpaksa makan anjing dan kucing, makan rumput-rumput. Kita tak boleh nak bayang. Mungkin kita nampak Palestin ni okey kan, sebab apa ramai bantuan-bantuan datang daripada seluruh dunia. Tapi jangan kita lupa saudara kita di Syria terpaksa makan anjing dan kucing dan menjadikan rumput tu sebagai rumput tu sebagai sup yang boleh mengenyangkan mereka. Jadi kita doakanlah semoga Allah beri kekuatan kepada umat Islam seluruhnya. Wallahu ta'ala alam. Ustaz Badruddin. Terima kasih pada Ustaz Fuad Zaki. InsyaAllah semoga apa yang disampaikan tu memberi gambaran yang lagi luas tentang isu yang berlaku di Palestin dan juga wakaf lah. Jadi sebenarnya lebih memfokuskan perbincangan kita ni pada kali ni adalah tentang wakaf lah. Jadi kita dah jelas tentang wakaf, kita dah nampak gambaran. Maksudnya bila kita buat satu amal sebenarnya kita tak perlu nak ada tanah ataupun satu harta, ataupun kita nak beramal tak perlu kita nak ada duit baru kita nak bagi. Tapi kita boleh beramal walaupun dengan apa yang ada sekeliling kita kan. Jadi macam tak perlu tunggu duit banyak-banyak. Dari duit banyak baru nak buat amal jariah. Tapi sebenarnya nak beramal ni ada RM1 boleh, ada RM2, ada RM3, tak kisah sedikit. Yang penting seikhlas hati. Amal tu berdasarkan pada niat lah. Niat kita ni ikhlas, insyaAllah akan diterima oleh Allah SWT, dan pahala tu akan mengalir sehinggalah ke kita sampai kita meninggal, kita berjumpa dengan Allah SWT, insyaAllah. Jadi sebelum Ana mengakhiri sembang santai kita pada pagi ini, jadi sebenarnya kalau tadi pun Ustaz Fuad ada cerita tentang wakaf, dan juga sebenarnya saya daripada Aman Palestin juga, ada juga siapa yang nak mewakafkan ataupun nak menginfakkan duit. Jadi kat sini Aman Palestin juga ada buat wakaf untuk hospital lah. Hospital untuk yang sakit mental kan, ataupun yang masalah kan. Diorang ni kan perang kan, beza dengan kita. Diorang ni ada perang, ada COVID-19, masalah kewangan, masalah tu lagi dahsyat lah masalah dia yang ada dekat Malaysia ni. Jadi mereka ni memang perlukan bantuan. Sebenarnya tak cukup sebenarnya, walaupun ramai NGO yang bantu, sebenarnya tak cukup. Masih tak cukup untuk
tak cukup untuk pembebasan Palestin. Itu sebenarnya. Kalau sekadar makan mungkin satu hari cukup lah. Tapi untuk pembebasan Palestin tu sebenarnya daripada cengkaman Yahudi. Itu sebenarnya perjuangan kita lah. Kita infak-infak, kita niatkan supaya Palestin tu dibebaskan lah. Bukan sekadar dia orang dapat cukup makan, dapat cukup minum, cukup lah. Itu sebenarnya berkaitan tentang akidah kita lah. Kefahaman dan semuanya lah tentang keimanan. Itu semua dah diterangkan oleh Ustaz Fuad lah berkaitan tentang wakaf. Jadi insyaAllah siapa yang berminat, siapa yang ada lebihan duit untuk berinfak serendah RM50 kan, boleh. Tapi kalau tak mampu boleh bagi beberapa RM5, RM10 kan. Tapi kalau ada lebihan duit kan, boleh ambil satu lot untuk RM500 lah. Satu lot untuk pembinaan hospital mental lah, sakit mental, insyaAllah. Jadi itu saja untuk hari ini, untuk perbincangan kita pada kali ini. Jadi terima kasih kepada Ustaz Fuad kerana memberi pengisian yang cukup mantap lah kata, yang boleh difahami kan. Maksudnya diterangkan dari perbezaan ataupun kepentingan lah tentang yang kita nak sampaikan tentang wakaf dan juga Palestin lah. Jadi itu saja untuk pagi ini. Jadi insyaAllah kita tutup majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma bika Subhanakallah wa asyhadu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Jadi insyaAllah kita pun sebenarnya tak ada soalan. Sebab kita tak memang tak ada soalan lah. FB pun tak ada soalan. Jadi kita tangguh dengan kita dah tutup lah. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.